Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kadet Isfirdina Afkar binti Aziza dari Sekolah Menengah Kebangsaan Paka, Dungun, Terengganu. Saya ingin berkongsi tentang law undang-undang yang berkaitan dengan kesalahan jenayah bunuh di negara kita. Kanun keseksaan merupakan undang-undang utama bagi perundangan jenayah di Malaysia. Kanun keseksaan telah diubah dan dipinda atau dimasukkan bahagian-bahagian yang tidak bersangkutan mengikut kesesuaian masyarakat Malaysia. Manakala Akta 574 ialah suatu akta yang digubal bagi membolehkan seseorang diseksa atas kesabitan jenayah. Jenayah ditafsirkan dengan pelbagai tafsiran oleh ahli perundangan. Jenayah adalah tindakan atau perlakuan atau perbuatan jahat yang menyalahi undang-undang jenayah atau akta-akta lain. Dalam aspek sosial, jenayah boleh dikaitkan dengan perlakuan dan perbuatan yang bertentangan dengan moral dan nilai dalam norma masyarakat. Menurut Seksyen 301 Akta 574 Kanun Keseksaan, jika seseorang melakukan sesuatu perkara yang bermaksud hendak menyebabkan atau diketahui mungkin menyebabkan kematian atau kematian yang tidak bermaksud, dengan kata lain pembunuhan tidak sengaja, maka kesalahan mematikan orang dengan salah yang dilakukan oleh pesalah adalah sama seperti ia telah menyebabkan kematian. Manakala Seksyen 302 Akta 574 Kanun Keseksaan merupakan seksaan bagi kesalahan membunuh orang, iaitu diseksa dengan hukuman bunuh. Pembunuhan yang ditaktifkan dalam undang-undang adalah membunuh manusia dengan niat. Pembunuhan biasanya berpunca daripada bermacam-macam motif, misalnya politik, cemburu, dendam, dengki membela diri dan sebagainya. Hukuman mati di Malaysia dijalankan atas konsep gantung sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 281 Kanun Tata Cara Jenayah bagi kes pembunuhan sengaja dalam Malaysia. Terdapat dua jenis hukuman, iaitu hukuman gantung dan hukuman gantung sehingga mati. Bagi pembunuhan tidak sengaja akan dikenakan hukuman penjara selama 30 tahun. Berdasarkan Seksyen 97 Akta Kanak-Kanak 2001, seorang kanak-kanak tidak boleh dikenakan hukuman mati sekiranya kesalahan itu dilakukan ketika suspek adalah di bawah umur 18 tahun, dan sebaliknya hukuman penjara dikenakan berdasarkan budi bicara Yang di-Pertuan Agong sekiranya kesalahan dilakukan di wilayah persekutuan, dan raja atau Yang di-Pertuan Negeri sekiranya dilakukan di negeri lain. Antara implikasi yang boleh disumbangkan dalam gejala sosial tersebut pula adalah masyarakat akan diselubungi rasa takut untuk menjalankan aktiviti seharian mereka. Selain itu, gejala sosial tersebut juga dapat memberi kesan terhadap ahli keluarga masa pembunuhan itu sendiri. Contohnya, ibu mangsa mungkin boleh menghidapi tekanan mental sekiranya terlihat anaknya dibunuh di depan mata sendiri. Untuk mengurangkan kes pembunuhan di Malaysia daripada berleluasa, terdapat beberapa cadangan atau cara pencegahan yang perlu dititik beratkan masyarakat. Antaranya, pegangan agama yang kuat juga membantu dalam pengurangan kes pembunuhan. Setiap agama juga mengajar nilai menghormati dan mementingkan nyawa sendiri dan nyawa orang lain. Seterusnya ialah meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sekiranya rakyat dapat hidup dengan aman dan tidak mengalami masalah ekonomi, pembunuhan yang dilakukan demi kekayaan tidak akan berlaku. Ini dapat dilakukan dengan pelbagai langkah, contohnya mengurangkan cukai, mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meningkatkan taraf teknologi dan lain-lain. Justru itu, saya menyeru kepada anda semua untuk membantu dan memainkan peranan masing-masing dalam mencegah jenayah pembunuhan berlaku di negara kita. Anda boleh menyalurkan maklumat kepada pihak berkuasa sekiranya wujud kegiatan jenayah tersebut di sekitar anda. Sekian.